Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kali ini kita akan tunjukkan cara bagaimana untuk kita buat jadual pemarkahan untuk ujian ataupun peperiksaan. Baik, jadi kita mulakan dengan isikan maklumat-maklumat dalam jadual. Okey, kita tulis bilangan, nama murid, kemudian kita masukkan subjek apa yang ada. Kita letak sini contoh Quran, hafazan, tajwid, tauhid, fiqh, akhlak, sirah, bahasa Arab, Jawi, khat imla. Baik, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 subjek, ataupun kita tengok di sini ada 11 Baik. Kemudian kita masukkan apa lagi? Jumlah besar untuk markah. Jumlah besar. Baik, untuk setiap subjek ni kita tetapkan pemarkahan bagi setiap subjek ni kita letak 50% contoh. 50%. Okey, nak keluarkan peratus kita boleh tekan shift, kita boleh tekan nombor 5 di atas keyboard. Dia akan keluar simbol peratus. Okey, kita tekan tab, dia akan pergi ke sebelah. Okey. Kita boleh type ataupun kita boleh copy. Kita paste sahaja. Baik. Kemudian di sini ada berapa? Kita tengok ada berapa? 550. 50 kali 11 550. Jadi di sini kita boleh type secara manual 550, ataupun kita boleh buat secara auto. Contoh, kalau kita buat secara auto, kita mulakan dengan sama dengan kemudian kita masukkan sum. Okey, kita double klik. Okey, kita masukkan, kita highlightkan dan kita tutup kurungan, enter. Itu satu cara. Ataupun lagi satu cara, kita tekan dekat sini. Okey, kita highlightkan, kita tekan dekat home ni, home. Atas sini ada auto sum, kita tekan auto sum. Pun sama, dia akan keluar. Formula pun sama, tak ada masalah. Baik, itu contoh. Kemudian selepas jumlah besar, kita masukkan pula peratusan. Kemudian selepasnya kita masukkan grade. Selepas tu kita masukkan kelas. Dan yang terakhir, kedudukan dalam kelas. Kedudukan dalam kelas ataupun ranking. Baik. Okey, dah selesai. Kita kemaskan dulu kotaknya. Okey, kita highlightkan. Okey, kita double klik. Okey, dia akan ikut tulisan yang ada di dalam kotak. Ataupun kalau kita nak selaras, kita tarik di sini untuk nama ada yang panjang, ada yang pendek, kita letak panjang.
Okey, untuk subjek ni kita buat sekata, kita buat selaras. Okey, kita besarkan sikit. Okey, kemudian jumlah besar. Okey, kita boleh besarkan, tarik. Okey, peratusan. Okey, grade, kelas, okey, kedudukan kelas. Okey. Kemudian kita kemaskan, kita centerkan dia. Pergi dekat home. Okey, kita tekan. Okey, center. Baik. Kemudian kita masukkan nama, bilangan. Kita masukkan dulu bilangan. Bilangan 1, 2. Okey, kita nak masukkan berapa? Contoh kita letak contoh kita letak kat sini 32. Kita boleh tarik ya. Kalau rasa tak rajin, rasa malas nak type, kita boleh tarik saja. Okey, 32. Okey, kita centerkan dia, kemaskan dia. Okey, kita masukkan nama. Okey, saya ambil data yang dah ada ya. Kita copy, Ctrl C dalam keyboard. Okey, kita boleh Ctrl V ataupun kita right click, kita boleh paste ataupun kita boleh paste value. Ya, kita paste value. Baik. Okey, selesai, dah ada nama. Okey, sebelum kita teruskan, kita buat dahulu, kita masukkan dulu dia punya border. Okey, kita highlightkan. Okey, highlightkan. Okey, kemudian kita ambil button border dan kita pilih all border. Okey, kalau kita lihat kat sini ada kotak kosong bawah nama murid ni. Okey, kita hilangkan dia, kita mergekan dia. Okey, cantik. Bilangan pun sama, kita mergekan dia. Okey, peratusan pun sama, kita mergekan dia. Grade, kita mergekan dia. Kelas, kita mergekan dia. Kedudukan dalam kelas pun kita mergekan dia. Baik, selesai. Okey, sekarang kita masukkan markah ya di sini. Kita masukkan markah. Tak kisahlah berapa markah yang kita nak letak. Saya ambil dekat data yang dah ada. Saya copy. Okey, kita copy, Ctrl C ataupun kita right click, kita copy. Okey, kemudian kita right click di sini, kita ambil paste value ataupun kita ambil paste special, kita ambil value. Okey, dah ada ya. Okey, seperti biasa kita centerkan dia. Baik, selesai. Kemudian okey, kita jumlahkan dia. Okey, macam mana kita nak jumlah? Takkan kita nak tambah satu per satu kan? Kita guna formula macam kat atas ni, kita ambil sum. Ya. Okey, sum ni ada banyak cara. Contoh, kalau rajin, kita buat sama dengan, kita tekan kotak yang pertama, kita tekan tambah pada, tekan butang tambah pada keyboard, tambah. Kita tekan kotak kedua, tambah. Kotak ketiga, tambah. Kotak keempat, tambah. Kotak 5, tambah. Kotak 6, tambah. Kotak 7, tambah. Kotak 8, tambah. Kotak 9, tambah. Kotak 10, tambah. Kotak 11, dan enter. Ini satu cara ya, ini kalau rajin. Ya, ataupun ada lagi satu cara, kita highlightkan semua ni,
ambil kat atas ni ada auto sum. Kita tekan je auto sum, automatic dia akan keluar. Ya, tu satu cara. Ataupun satu cara lagi, kita tekan sama dengan kita type sum. Okay, kita double klik, kita highlightkan daripada kotak yang pertama hingga kotak berapa yang kita nak, dan kita tutup kurungan dan enter. Pun sama, ya, tak ada masalah. Ikut keselesaan masing-masing, ikut kesesuaian masing-masing, ikut kemudahan masing-masing. Okey, ya. Bila dah dapat yang pertama ni, yang kedua dan seterusnya kita boleh copy saja, ya. Dengan kita cara kita tarik di bucu kotak ni, kita boleh tarik. Pastikan ada keluar tambah hitam ni, kita tarik ke bawah. Okey, lepas. Okey, ya. Tengok, ya, dia punya formula semua sama. Semua sama. Okey, selesai untuk tambah. Okey, kita kemaskan. Kita centerkan dia. Okey. Kemudian itu untuk cara kita nak buat sum ataupun jumlah. Kemudian kita buat cara untuk dapatkan peratusan. Peratusan daripada markah yang kita perolehi daripada jadual ni, kita nak buat peratusan. Jadi kita nak buat peratusan, kita letak di kotak yang mana kita nak buat. Contoh kita buat di kotak O6. 6O sini, ya. Ya, O6. Okey, kita letak sini, kita buat sama dengan kita ambil sumber mana kita nak letak, sumber mana kita nak ambil. Kita nak ambil sumber daripada jumlah besar. Jadi kita ambil, kita tekan jumlah besar, dia akan keluar N6, ya, N6, kolom N, row 6. Okey. Okey, kemudian kita buat ni. Okey. Kemudian kita bahagikan dengan jumlah jumlah besar keseluruhan sebenar markahnya berapa, kita masukkan. Contoh sini jumlah besar dia adalah 550. Kita type 550. Kemudian kita kalikan pula dengan 100. Macam mana buat kali? Kita tekan shift, kita tekan nombor 8. Ataupun kalau yang pakai keyboard yang panjang tu, dia ada area 6 lock sebelah kanan tu, di atas tu ada butang star. Boleh tekan star, menandakan star tu menandakan 100. Star tu menandakan kali atau darab. Okey, kita kalikan dengan 100 dan kita enter. Okey, dah keluar peratusan. Baik. Jadi untuk peratusan ni kita boleh genapkan ataupun kita boleh bundarkan. Okey, kalau macam ni dia ada panjang kat belakang ni, kita yang belakang ni kita tinggalkan 2 sahaja. Jadi macam mana kita nak buat? Cara pertama, kita boleh buat gunakan shortcut di sini. Kita tekan, dia akan hilang, tinggallah 2, ya. Ataupun kita right click. Ni kalau cara rajin, right click, format cell, number. Ni ada 2 ni. Kalau kita 3, dia akan keluar 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita ambil 2, tekan OK. Tu kalau cara orang rajin, ya. Baik. Kalau cara orang malas, dia hanya tekan ni saja. Ya, bukan malas lah, ya, nak cepat. Nak cepat, jimat masa. Okey, kemudian macam biasa kita copy ke bawah.
Kita copy dengan cara kita tarik saja bucu kotak ni sampai bawah penghabis. Okey, keluar semua. Ya. Okey, kita centerkan dia. Okey, selesai peratusan. Ya, contoh murid pertama ni Kayu, dia dapat markah besar 477 dan peratusan dia dapat 86.73 peratus. Ya, tujuan kita pecahkan belakang ni supaya seandainya kalau ada markah yang sama, jadi belakang ni lah yang akan penentuan dia. Contoh kalau kita contoh kalau kat sini dia 87 markah. 87 markah. Ada juga murid yang kedua dia markah yang sama 87. Jadi macam mana kita nak menilai? Kita pecahkan. Kita tengok belakang dia berapa. Kalau ni dia akan jadi 86.73. Ya, di situ kita boleh buat penentuan kalau markah yang sama. Kalau tak ada masalah. Baik, selesai untuk peratusan. Sekarang kita pergi pula bagaimana untuk kita nak buat grade. Ya, grade. Kita nak gradekan dia. Baik. Untuk kita nak buat grade, pastikan kita buat dahulu table array. Kita buat dulu dia punya jadual sumber dia. Okey, contoh kita letak grade daripada .fg dan hinggalah mumtaz. Contoh murid yang mendapat markah 0 hingga 19. 0 hingga 19 dia akan mendapat dhaif jiddan. Baik. Kemudian murid yang mendapat 20 hingga ke 39, bermula 20 markah hingga ke 39, dia akan mendapat grade pangkat dhaif. Baik. Kemudian murid yang mendapat markah bermula 40 hingga 59, 40 hingga 59 dia akan mendapat makbul. Kemudian murid yang mendapat markah bermula 60 hingga 74, dia akan mendapat markah jayyid. Baik. Kemudian murid yang mendapat markah bermula 75 hingga 89, dia akan mendapat pangkat jayyid jiddan. Dan yang terakhir, murid yang mendapat markah 90 sehingga 100, dia akan mendapat pangkat mumtaz. Untuk pangkat ni kalian boleh letak apa jenis pangkat sekalipun, tak ada masalah. Nak letak pangkat A, B, C, D pun tak ada masalah, atau apa-apa jenis pangkat tak ada masalah. Baik. Selesai table array dia. Kita kemaskan dulu. Kita letak kotak, kita centerkan dia. Okey. Kita besarkan sikit. Grade. Okey. Okey. Selesai table array, dia punya sumber bawah ni. Kita mulakan dengan kotak yang pertama, nama yang pertama. Baik, caranya kita menggunakan formula VLOOKUP ya. Okey, kita tekan sama dengan di sini. Kita type VLOO. Okey, keluar ya. Kita double klik. Kemudian kita
lookup value ni kita ambil daripada mana sumber kita nak ambil. Kita ambil sumber daripada peratusan. Ya, kita ambil daripada O6. Ya, okey, peratusan yang pertama. Kemudian kita tutup dengan koma. Kemudian kita pergi pula dekat table array dia. Okey, table array dia. Okey, kemudian kita komakan dia. Kemudian column index number. Okey, column index number kita letak nombor 2 pangkat dia ni. Okey, pangkat ni column 1, column 2. Kita letak nombor 2. Kemudian koma range lookup, kolom yang pertama. Okey, kemudian kita tutup kurungan dan enter. Tengok jadi tak? Okey, jadi ya. Jadi kita tengok murid yang mendapat markah 86. Tengok 86 dia duduk di kawasan mana? Dia duduk di bermula 75 hingga ke 89. 75 hingga 89 dia akan mendapat jahit jidan. Betul tak jahit jidan? Betul. Ya, jahit jidan. Okey. Kemudian yang bawah ni pun sama, kita hanya copy saja. Kita copy. Okey, dia hilang. Okey, jadi macam mana cara nak buat? Kita kunci dulu dah. Kita kunci dahulu dia. Okey, kita pergi dekat sini. Kita tekan simbol, kita tekan keyboard kita yang ada F4. Tengok F4. Okey. Kemudian yang di sini pun F4. Enter. Kita cuba. Boleh tak? Okey, selesai. Baik. Okey, kita centerkan dia. Selesai untuk grade. Ya, selesai untuk grade. Pastikan bawah ni data bawah ni kekal ya. Data bawah ni kekal. Jangan kita delete pula. Kalau kita delete, apa akan jadi? Grade kita akan hilang. Okey ya. Baik, selesai untuk grade. Kita pergi pula kepada kelas. Macam mana kita nak buat penetapan kelas dia? Contoh kalau murid yang gagal, dia akan duduk kelas kedua. Murid yang lulus, dia akan duduk kelas yang pertama. Contoh. Jadi kita nak buat penetapan di sini, kita gunakan cara formula if. Okey, kita tekan sama dengan, kita type if I f. Okey, keluar. Okey, kemudian
kita merujuk kepada peratusan juga ya. Kita merujuk kepada peratusan. Kita tekan peratusan di sini, kolom kosong, kolom O6 kita tekan. Okey. Kemudian kita nak tetapkan dia macam mana. Contoh, murid yang bawah 40 lah. Bawah 40 maknanya gagal. Contohlah bawah 40 gagal kan. Okey. Kita tekan simbol ni. Okey, caranya tekan shift, kita tekan koma, dia akan keluar. Kalau noktah, shift noktah, dia akan ke depan. Okey. Okey, contoh murid yang pertama ni dia dapat 86 dah melebihi 40. Okey, contohlah 40 ke bawah 40, dia akan duduk kelas melati. Melati ni kita letakkan kelas kedua 40, kita tekan koma. Lepas tu kita masukkan nama kelas, ataupun kita type kelas lah, kelas kedua. Okey, tutup. Kemudian kita koma, kita buka semula kelas pertama. Ataupun kita masuk nama kelas lah terus. Okey, melati. Melati. Okey, koma, kita buka mawar. Tutup kurungan. Enter. Keluar tak? Okey. Kenapa dia mawar? Mawar ini tadi kita buat kelas pertama. Kelas pertama sebab apa kelas pertama? Sebab dia melebihi 40. Kalau di sini dia 39 contoh. Kita type 39, dia akan jadi melati. Okey ya. Selesai. Okey, kita copy sampai bawah. Lepas kita kemaskan dia. Okey, semua kelas mawar sebab markahnya semua melebihi 40. Ya, dia melebihi 40. Kalau dia bawah 40, contoh bawah 40 39, semua akan jadi dhaif, jiddan dan melati. Kalau semua bawah 39, dia akan jadi melati semua. Ya. Macam tu. Okey, selesai untuk kelas. Sekarang kita buat pula kedudukan dalam kelas ataupun ranking. Okey, macam mana nak buat? Kita gunakan formula rank. Sama dengan kita type R A N K. Okey. Macam biasa kita rujuk dia di peratusan, kemudian number. Kita koma dulu, kita koma. Kita dah koma. Okey, ranking kita nak rujuk daripada peratusan yang pertama sampai bawah. Kalau ada 100 murid, 100 lah dia. Okey ya. Okey.
Okey, kemudian kita tutup kurungan. Okey, sebelum tu kita kunci dia dulu. Okey, tekan F4. Tekan F4, enter. Okey ya. Okey, macam biasa kita copy dia ke bawah sampai habis. Okey, keluarlah dia. Siapakah nombor 1? Ya, nombor 1 Ayan. Siapa nombor 2? Nombor 2 kereta. Okey, nampak senang kan? Tak susah pun. Ya, kotak ranking ni kita kecilkan sikit. Kita tulisan ni panjang sangat, kita ke bawahkan dia, wrap text. Boleh tak? Okey, kita kecilkan. Tu dia. Okey, selesai. Kita kemaskan dia. Okey, selesai. Ya, jadi untuk kali ini setakat ni sahaja dahulu cara-cara untuk kita nak buat jadual pemarkahan peperiksaan atau ujian. Ya, tak susah. Jadi setakat ni sahaja dahulu video kali ini. Semoga video ini mendatangkan manfaat kepada yang memerlukan. Jadi boleh share kepada orang ramai untuk manfaat bersama. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.